Suasana di Kudai itu tempat parking, di antara tempat parking yang terbesar untuk masuk ke Masjidil Haram. Dan jalan di atas sana menuju ke Misfalah, dan bawa Botak Channel 73. Kali ini Botak Channel membawakan pandangan suasana di Kudai. Suasana di Kudai itu tempat parking, di antara tempat parking yang terbesar untuk masuk ke Masjidil Haram. Dan jalan di atas sana menuju ke Misfalah. Dan bawakan pandangan anda di persekitaran parking Kudai. Hari ini boleh katakan lengang, kosong. Hanya beberapa biji kereta sahaja boleh dikira kalau diikutkan. Dan pada ketika ini juga Kerajaan Arab Saudi telah menutup permit umrah dan tidak boleh melakukan umrah sehingga selesai haji. Jadi dahulunya di hujung sana terletaknya kemah besar yang menempatkan jamaah umrah dan juga kemudahan bas daripada Kudai ke Masjidil Haram dengan bayaran 20 rial pergi dan balik. Namun hari ini kemah tu dah tak ada. Kemah tu telah dibuka dan bas-bas pun dah tak ada. Mungkin juga syarikat-syarikat bas membuat persediaan untuk memberi perkhidmatan kepada jemaah-jemaah haji yang bakal tiba tidak lama lagi. Dan apakah selepas musim haji masih ada bas-bas untuk umrah akan beroperasi di sini lagi? Itu kita tidak pasti Tapi kalau ada, biasanya dia tak akan buka. Tapi sekarang ni buka habis kemah-kemah besar tu semua habis buka. Depan dulu semua ada kemah besar. Yang mana di kemah besar tu tempat kita masuk check in untuk bas dan menaiki bas di situ. So pagi ni sekitar jam 6 pagi. Kalau lihat di menara clock tower, kita nampak jam 6 pagi di Arab Saudi, di bumi Makkah Al-Mukarramah. Keadaan sunyi di pagi Khamis 28 Zulkaidah. Kalau dahulunya pada tarikh-tarikh begini, keadaan di Kudai ini adalah merupakan kawasan-kawasan yang paling sibuk. Jemaah keluar dan masuk, pergi ziarah akan melalui Kudai dan sebagainya. Namun hari ini berbeza sekali. Jadi saya lebih selesa sebenarnya kalau daripada kediaman saya lebih selesa untuk parking di Kudai. Bukan apa, sebab mudah bagi saya untuk keluar dan masuk. Dan di sekitar Kudai ni untuk masuk ke Masjidil Haram, dia punya pemeriksaan tu bukan tak kata rapi, cuma bagi saya mudah lah. Bergantung pada setiap orang, mungkin ada dia punya cita rasa tersendiri untuk masuk ke pintu lain. Ada pintu lain masuk boleh parking di Jamrat, itu di antaranya. Boleh masuk ke Ajiat. Saya memilih pintu Kudai ni lebih selesa bagi saya.
inilah suasana di Kudai yang saya nak kongsikan. Tak ada apa yang kita memang rindu sangat-sangat suasana sibuk seperti dulu. Kita pun tak jangka dalam sekelip mata Allah tarik nikmat itu semua, menurunkan musibah coronavirus ini sangat berkesan buat semua, buat pengusaha-pengusaha hotel, buat peniaga-peniaga kecil, buat peniaga-peniaga, semuanya terkesan. Buat pekerja-pekerja juga kehilangan kerja, terpaksa balik, bukan nak balik tapi terpaksa balik ke tanah air. Itu di antaranya. Ramai kalau nak ikutkan sahabat-sahabat yang lama tinggal di sini ataupun lahir di sini, sebenarnya mereka nak tinggal di sini buat selama-lamanya. Namun disebabkan kekangan hidup, kos sara hidup yang tinggi, memang tinggi. Kalau kata harga barang tu 10 rial, dia akan menjadi 11 rial setengah. Sebab betul ke 11 rial setengah, betul sebab dia ada VAT. Kat situ ada VAT, iaitu value added tax, 15%. Dan kabarnya juga tax ni akan meningkat dari semasa ke semasa. Begitu juga kalau kita lihat harga petrol. Saudi dulu merupakan negara yang mana harga petrolnya murah. Saya ingat lagi masa saya datang 2011. Datang 2011, harga petrol lebih kurang 35 halal lah. Masa 2011 tu, masanya duit Saudi lebih rendah daripada duit Malaysia. Masa 2011 tu, duit Saudi lebih rendah daripada duit Malaysia. Bayangkan masa tu 35 sen, harga 30 sen lah masa tu, harga minyak 2011. Tapi di Malaysia dah melebihi harga RM1 lebih masa tu. Saya ingat saya 2011 tu. Cuma beza di Saudi ni harga minyak yang terdapat di sini, petrol yang terdapat di sini RON 91 dan RON 95. Kalau di Malaysia RON 95 dan RON 97 kan. Mana kualiti lebih tinggi lah di Malaysia. Namun sekarang ini berubah. Di Saudi RON 91 pun dah 2 rial 19 halal lah. 2 rial lebih, mana 2 ringgit lebih sekarang. Memang mahal. RON 91 pun dah 2 ringgit lebih. Itu di antara kesan-kesannya. Cuma diesel murah, agak murah di Saudi berbanding Malaysia. Kalau nak di-compare lah, bukanlah maksudnya saya kata Saudi tak bagus, Malaysia bagus, Saudi bagus, Malaysia tak bagus. Tak, bukan saya nak kata macam tu. Cuma membuat perbandingan, sedikit perbandingan tentang harga petrol dan diesel. Di Saudi sekarang harga diesel saya kira baru dalam 56 halal lah 1 liter. Dalam 60 sen lah, 60 sen, 65 sen macam tu lah 1 liter. Sebab di Saudi kereta-kereta biasa sebenarnya mereka tak pakai diesel. Bukanlah maksudnya kereta biasa yang macam mana, kereta kita ni, kegunaan kita sendiri. Contoh macam kereta yang ada di depan ni. Okey. Yang banyak guna diesel adalah kereta 4x4 macam tu, 4x4 macam Hilux apa semua, yang meniaga-meniaga yang tu, itu dia pakai diesel. Dia pakai diesel. Tu sebab sekarang ni pun nampak macam ada pakai diesel sebab harga diesel murah. Itu di antara kesan-kesan lah kalau kita tengok. Yang mana saya pun tak tahu kenapa harga diesel mahal di Malaysia. Hampir sama ke ataupun sama atau lebih mahal berbanding petrol di Malaysia. Tapi di Saudi memang murah, di bawah RM1, di bawah harga RM1. Itu harga diesel lah. Harga petrol memang tinggi dah sekarang ni. Dulu memang di antara Saudi antara yang murah lah. Kalau dulu isi minyak kereta 35 rial penuh. Sekarang ni kalau tak ada 160 ataupun 200 lebih, memang tak penuh lah.
tangki. Kalau saya pakai JMC ni, saya pernah isi penuh 200 lebih. 200 lebih ya. Itu pun saya tak biarkan kosong sebenarnya. Saya ada satu sikap yang tersendiri, yang mana pakai kereta ni bila bercerita tentang fuel ataupun petrol, saya tak suka pakai sampai lampu dia tu menyala. Sebab saya bimbang. Sebabnya boleh menyebabkan kerosakan kepada fuel pump. Itu di antara lah. Jadi agak-agak ada satu bar tu saya dah isi dah. Lagi satu bar nak sampai ke bar yang terakhir tu saya dah isi dah. Paling tidaknya. Sebab bukan apa, bimbang berlaku kerosakan yang macam tu lah kan. Selok-eloknya macam tu, cuba avoid lah untuk apa. Itu satu perkongsian saja, tak ada apa. Sebenarnya sambil-sambil merakamkan suasana di Kudai ni. Merakamkan suasana di Kudai ni, tak ada apa. Cuma itu yang kita nak kongsikan, berkongsi gambaran sambil-sambil bercerita. Santai-santai pagi ya. Kalau di sini pukul 6 pagi, di Malaysia dah pukul 11 pagi ya. Beza waktu kita 5 jam. Jadi saya rasa cukup sekadar tu untuk saya berkongsi cerita pagi ni. InsyaAllah ada kelapangan di masa akan datang ya, di lain masa insyaAllah kita boleh berceloteh lagi dan berkongsi pandangan, berkongsi suasana, berkongsi video ya, berkongsi vlog bersama tuan-tuan yang berada di tanah air yang sesungguhnya sangat merindukan kota suci Makkah Al-Mukarramah ini. Dan insyaAllah lepas haji, jika ada keizinan, saya akan berkunjung ke Madinah. Pastinya tempat yang dirindui. Walaupun tak jauh bukanlah kata tak jauh, berjalan 4 jam 5 jam, jauh juga tapi namun rindu di Madinah tu berbeza. Itu sebab kalau kita duduk Mekah, rindu ke Madinah tu berbeza. Kalau mungkin duduk Madinah, rindu kepada bumi Mekah tu juga macam tu. Jadi itulah di antaranya. Rindukan Haramain. Yang kita boleh cakap itulah bagi saya, rindu Haramain. Dua tanah suci, tanah haram. Dua tanah haram. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah, itulah di antara rakaman yang sempat saya buat pada pagi ini, slot subuh 28 Zulkaidah. InsyaAllah teruskan bersama Botak Channel 73 untuk mengikuti perkembangan dan suasana terkini di Kota Mekah. Dan bagi yang telah subscribe, saya ucapkan jazakumullahu khairan kathira. Dan bagi yang belum subscribe, bantu saya untuk subscribe agar lebih bersemangat dalam membuat liputan suasana terkini di Kota Mekah. Dan like, komen dan share. InsyaAllah lebih berinformasi dengan Botak Channel 73. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.